بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini 12 Zulkaadah 1444 Hijrah samaan dengan 1 Jun 2023 Masihi. InsyaAllah kita akan menyambung perbahasan kuliah Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ta'ifatul Mansurah, akidah golongan yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat, akidah para sahabat, akidah salafus salih ahli sunnati wal jamaah, iaitulah berdasarkan kitab Syarhi Sunnah karangan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik. Jadi kita berhenti hari itu pada yang terakhir, perkara berkenaan dengan perkataan ataupun akidah kita tentang sahabat Nabi. Dan hari ini insya-Allah kita masuk pada topik yang berikutnya. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, as-salatu wara al-a'immati wal jihadu ma'ahum. Salat di belakang imam-imam, salat di belakang pemimpin-pemimpin atau imam-imam, dan berjihad bersama mereka, yakni imam kaum muslimin. Baik, kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wala natruku hudur al-jumu'ah wa salataha ma'a barri hadhihi al-ummah wa fajiriha lazimun ma kana min al-bid'ati bari'an fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu wal jihadu ma'a kulli imamin 'adilin aw ja'irin wal hajju. Baik, maksudnya wala natruku hudural jum'ah, kita ahli sunnah tidak meninggalkan kehadiran Jumaat. Maknanya kita tidak meninggalkan solat Jumaat. Ahli sunnah tidak meninggalkan kehadiran solat Jumaat. Wa salatu ma'a barri hadhihi al-ummah wa fajiriha lazimun. Salat bersama dengan orang yang baik, imam yang baik dalam kalangan umat ini, dan wafajiriha, yang jahat di kalangannya atau jahat di kalangan umat ini, adalah lazim. Maknanya salat di belakang imam yang baik atau imam yang jahat itu lazim, menjadi kelaziman. Maknanya tetap perlu dijaga. Maka minal bid'ati bari'an. Di sini selagi mana imam itu terlepas daripada bid'ah. Maka minal bid'ati bari'an. Maknanya selagi mana imam itu tidak terlibat dalam perkara bid'ah. Akan diperincikan bid'ah jenis apa yang kita boleh tidak salat di belakang imam itu. Maknanya kalau bid'ah itu adalah bid'ah yang mukaffirah. Tapi kalau bid'ah yang mufassiqah, bid'ah yang tidak sampai tahap kufur, maka lazim, maknanya perlu salat di belakang imam yang fajir. Sebab itu imam fajir maknanya imam yang fasik. Baik.
Fa ini bertada'a dalalan fala salata khalfahu. Jika imam itu melakukan bid'ah yang sesat, maka tiada salat di belakangnya. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajj. Berjihad bersama dengan setiap pemimpin yang adil atau yang zalim dan mengerjakan haji bersama mereka. Baik. Kat sini kita tengok penjelasan. Okay, kalau kita tengok dalam ta'liq muhaqqiq disebutkan wa tarkus salati khalfa man ibtada'a dhalalan muqayyadun bi imkani ada'iha ma'a ghairihi. Maknanya salat kita ni, kalau kita meninggalkan salat di belakang orang yang buat bid'ah yang sesat, kita boleh untuk tinggalkan salat dengan syarat terikat ni, dengan syarat ada pilihan imam lain yang kita boleh salat. Makna fa in sallaha ma'ahu ma'a imkaniha ma'a ghairihi sahat salatuhu 'inda aktsari ahli al-'ilmi. Tetapi kalau dia salat juga bersama dengan imam yang mubtadi' atau imam yang fasik, imam yang buat bid'ah, maka sah tak salat dia? Sah salat dia di sisi majoriti ahli ilmu. Okey, tengok kenyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan tentang isu ni. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, idza zahara minal musalli ay imamus salah bid'atun aw fujur. Apabila terzahir daripada seorang yang mengerjakan salat, iaitu imam salat, apabila terzahir pada imam salat itu bid'ah atau perkara yang fujur, perkara yang jahat, wa amkana as-salatu khalfa man ya'lamu annahu mubtadi'un aw fasiqun ma'a imkani as-salati khalfa ghairihi, dalam keadaan dia mampu untuk salat di belakang orang yang dia tahu imam itu, yang menjadi imam solatnya itu adalah orang yang mubtadi', orang yang pelaku bid'ah, atau orang yang fasik, pelaku bid'ah. Contohnya apa dia? Orang yang melakukan, contohnya bid'ah disebut apa, kita kata bid'ah idhafiyah, contoh bid'ah tambahan dalam amalan, contoh. Dan apa-apa bentuk bid'ah dalam amalan. Contohnya imam tu seorang yang mengikuti majlis zikir secara berjemaah ramai-ramai. Contoh, majlis zikir berjemaah secara ramai-ramai dibuat dengan keadaan yang bid'ah. Maka apa hukum kita solat belakang dia? Harus. Nampak? Atau imam tu fasik. Contohnya imam fasik. Imam tu kita tahu dia, contohnya isap rokok. Kan? Imam yang isap rokok, fasik lah. Merokok ni dosa kan? Tak ada khilaf. Contoh. Ataupun imam itu fasik, contohnya sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah, kemudian ulama-ulama yang sebut tentang contoh yang fasik ni, contoh imam yang mencukur janggut, contoh. Tanpa sebab, tanpa alasan dia cukur janggut. Banyak tak? Ramai kan? Ramai. Bukan imam yang tak tumbuh janggut, tapi imam yang cukur janggut. Tu, fasik. Imam yang isap rokok. Ataupun terjebak dalam bid'ah. Bid'ah itu tidak menjatuhkan pelakunya dalam kekufuran. Maknanya dia mufassiqah, ataupun perkara itu fasik, fusuk, fujur. Maka walaupun dia mampu untuk berimamkan dengan imam yang lebih baik, imam yang adil, imam yang sunni, imam yang ahli sunnah,
tetapi dia tetap solat dengan imam yang fasik atau imam yang mubtadi', itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fa'aktharu ahlul ilmi yusahhihuna salatal ma'mum. Majoriti ahli ilmu berpendapat sahnya solat makmum tersebut. Maknanya kalau imam kita tu seorang yang ada buat bid'ah. Contoh buat bid'ah apa lagi? Bid'ah yang tidak sampai tahap kufur lah. Contoh bid'ah yang sampai tahap kufur, contoh bid'ah dalam akidah, contoh dalam isu bid'ah wahdatul wujud, contoh. Ataupun imam itu seorang Jahmi. Seorang Jahmi menafikan sifat ketinggian Allah. Itu bahaya lah. Itu kafir. Wal'iyadzubillah. Imam yang menafikan sifat ketinggian Allah atau menafikan sifat-sifat Allah, ta'til, mu'attilah atau Jahmiyah. Tak kira lah dipanggil dia kata dia mengaku dia sufi ke, dia mengaku dia asy'ariyah ke, dia mengaku apa ke, yang penting kalau dia ada ciri-ciri Jahmiyah, menafikan sifat ketinggian Allah antaranya, menafikan Al-Quran itu kalam Allah, contohnya dia kata Al-Quran makhluk, contoh, ataupun Al-Quran tu kalam nafsi, kan? Ada ciri-ciri Jahmiyah pada imam tersebut, maka ditinggalkan. Maknanya kalau bid'ah itu bid'ah yang tahap pelakunya jatuh kafir, maka majoriti ulama di kalangan salaf memfatwakan tak sah solat belakang imam yang Jahmi. Contohnya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad, maknanya melarang atau memfatwakan tak sah solat di belakang imam yang Jahmi, imam yang seorang Jahmiyah, ataupun imam itu seorang Rafidah. Baru saja kita lepas bab sahabat, kan? Maknanya Rafidah ni, imam tu seorang Syiah Rafidah. Dia menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar. Dia tak mengaku Sayyidina Abu Bakar dan Umar sebagai sahabat Nabi yang afdal. Dia kafirkan pula sahabat, maka itu juga tak boleh kita solat belakang dia. Kalau kita tahu imam tu seorang Syiah Rafidah, tak boleh solat belakang dia. Nampak? Itu beza dia. Tapi kata Syekhul Islam, kalau dia hanya pelaku mubtadi', maknanya bid'ah dia itu hanya bid'ah yang bukan kita meringan-ringankan bid'ah, tapi sekarang ni dia punya tahap dia tu tak sampai dia jatuh kufur, kan? Ataupun imam tu imam yang zalim, imam yang jair, zalim. Contohnya imam tu yang zalim, maknanya macam zaman salaf dulu, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, dia bunuh orang tanpa hak. Tapi sahabat Nabi ataupun di kalangan salaf tetap solat di belakang dia. Itu contoh praktikal. Macam sekarang katakan imam tu minum arak. Jadi adakah minum arak tu sampai tahap dia kafir? Tak. Fasik. Kan? Tapi sekarang ni lebih dahsyat lah, macam-macam. Ada imam gay. Imam gay macam mana? Fasik. Itu kalau kat luar negara lah, kan? Imam LGBT ke apa? Na'udzubillah. Itu kita kata zaman kita ni lagi dahsyat lah. Sebab itu maknanya kalau kita mampu untuk cari imam yang lebih baik, tak perlu solat di belakang imam yang fasik atau imam yang mubtadi', dal. Itu kata Syekhul Islam. Tapi sah tak solat kalau kita solat di belakang imam yang mubtadi' tapi bid'ahnya itu tidak sampai tahap kufur ataupun kefasikan, melakukan kefasikan, imam yang fasik, imam yang jahat, contoh, maka sah salat. Sah salat. Baik. Wa amma idza lam yumkin as-salatu illa khalf al-mubtadi' aw al-fajir kal jum'ati allati imamuha mubtadi'un aw fajirun wa laysa hunaka jum'atun ukhra fahadhihi tusalla khalf al-mubtadi' wal fajir 'inda 'ammati ahli sunnati wal jamaah. Adapun jika seseorang itu tidak mampu untuk solat
melainkan di belakang ahli bid'ah ataupun orang yang zalim, imam yang fajir, imam yang jahat, iaitu seperti solat Jumaat, yang tidak ada dah tempat melainkan imam solat Jumaat itu adalah mubtadi' ataupun fajir. Dan tak ada dah solat Jumaat tempat lain yang imam dia yang ahli sunnah. Katakan, ini banyak lah. Imam-imam tempat tu maknanya semuanya ada terjebak dalam bid'ah ataupun orang yang buat kefajiran, orang yang jahat ataupun buat bid'ah. Dah tak ada dah masjid yang lain yang imamnya itu terlepas ataupun terselamat daripada bid'ah ataupun kefajiran, maka tusalla khalfal mubtadi' wal fajir. Di solat di belakang, tetap solat di belakang pelaku bid'ah dan juga orang yang fajir tadi di sisi keseluruhan ahli sunnati wal jamaah. Ammati ahli sunnati wal jamaah tetap solat. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa qad kana as-sahabah ridwanullahi alaihim yusalluna khalfa mimman ya'lamuna fujurahu. Kerana praktik sahabat Nabi. Sahabat Nabi dahulu, semoga Allah melimpahkan keredaan kepada mereka, solat di belakang orang yang mereka tahu kefajirannya. Solat di belakang orang yang buat zalim. Sahabat dulu solat. Kama salla Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu minas sahabah khalf al-Walid bin Uqbah ibn Abi Mu'id wa kana qad yashrabul khamra. Perbuatan sahabat. Antaranya seperti mana yang dimaklumi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dan selainnya dari kalangan sahabat Nabi, salat di belakang Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'id. Dan dia dahulunya seorang yang minum arak. Ataupun waktu tu dia masih lagi minum arak. Dia tak tinggalkan minum arak. Sahabat salat di belakang imam yang fasik, yang minum arak. Kita kalau imam tu isap rokok, tak ada dah tempat lain melainkan imam kat situ saja. Tempat kita solat Jumaat. Solat tak? Solat belakang dia. Itu maksud dia. Solat. Jangan tak pergi solat Jumaat pula. Tak pergi solat Jumaat sebab apa? Imam isap rokok, tak boleh. Sebab apa? Sahabat Nabi mereka tetap solat di belakang imam yang buat kezaliman ataupun yang fajir. Kan? Nampak? Wa shalla marrat as-subh arba'an. Dan Uqbah bin Abi Mu'id ni pernah solat sekali, dia pernah solat subuh 4 rakaat. Wa jaladahu Uthman bin Affan ala dhalika. Dia solat subuh 4 rakaat. Dan Uthman bin Affan, khalifah ketiga itu telah mencambuk ataupun kita kata memerintahkan agar dia disebat. Ta'zir lah. Wa kana Abdullah bin Umar wa ghairuhu min as-sahabah yusalluna khalf al-Hajjaj bin Yusuf. Dan adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi juga, dan selainnya dalam kalangan sahabat Nabi, solat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa Hajjaj? Dia ni pemimpin yang zalim, gubernur Iraq yang menumpahkan darah orang, zalim. Sahabat Nabi tetap solat di belakang dia, di belakang Hajjaj. Wa kana as-sahabatu wat-tabi'un yusalluna khalfa Ibnu Abi Ubaid wa kana muttahaman bil ilhadi wa da'iyan ila ad-dalal. Dan sahabat dan tabi'in juga solat di belakang Ibnu Abi Ubaid dan dia dituduh dengan ilhad. Dia menyeleweng dan penyeru kepada kesesatan. Itu menunjukkan apa? Ahli sunnati wal jamaah salat di belakang imam yang fajir, imam yang baik, imam yang adil, imam yang baik atau imam yang jahat sekalipun, tetap salat di belakang mereka. Tapi tetap Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut, kalau kita mampu untuk cari imam yang terselamat daripada bid'ah ataupun kefajiran, ada masjid lain, contoh masjid, ada kita banyak masjid kan sekarang. Contohnya ada masjid dekat kampung kita ni, imam dia katakan apa? Imam dia isap rokok. Masjid satu lagi, imam dia
Okey, baik, bagus. Kan? Maka boleh kita pilih, tak ada masalah, untuk pergi solat di belakang imam yang baik. Tapi jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat Jumaat. Sebab apa tak pergi Jumaat? Sebab imam tu saokok, tak boleh. Sebab imam tu buat bid'ah, tak boleh. Tetap pergi solat belakang imam yang tadi. Demikian juga kalau bid'ah itu bid'ah yang apa orang panggil, yang memudaratkan, yang bid'ah semua mudarat kan. Bid'ah yang mudarat maknanya bid'ah yang dahsyat, seperti seorang Jahmi. Itu pun kita kena tengok maslahah dan mafsadah. Contoh katakanlah, orang ramai tak tahu imam tu dia Jahmiyah. Kita seorang saja tahu. Apa kita nak buat? Kita tinggalkan sendirian. Kita jangan, maknanya kalau kita tak mampu untuk menjelaskan kebenaran, dan bimbang kalau kita jelaskan akan menimbulkan fitnah yang lebih dahsyat, kita tinggalkan. Tapi kita tak suruh orang untuk tinggalkan solat di belakang dia. Macam tu. Kan? Itu. Kecuali orang yang kita kenal lah. Kan? Yang kita mampu untuk sampaikan. Tapi kalau orang tak mampu, kita tak mampu, kita tak ada pengaruh, kita tak ada kuasa, jadi kita tinggalkan semampu mungkin pada orang yang sudah jelas kekufurannya. Tetapi tengok kat sini, sebab itu Imam Al-Muzani dia sebut makana minal bid'ati bari'an. Di sini Imam Al-Muzani rahimahullah nak jelaskan kepada kita tentang kewajipan menjaga solat Jumaat bersama dengan kaum muslimin. Dan inilah kenapa sebabnya ulama akidah meletakkan perkara ini dalam kitab-kitab akidah mereka untuk menjaga kesatuan kaum muslimin. Jadi orang Islam diperintahkan untuk menghadiri Jumaat bagi lelaki di masjid walaupun imam dia tu seorang yang fasik. Ataupun imam dia tu ada buat salah sikit. Sebab apa? Tetap kita diperintahkan untuk solat di belakang mereka untuk menjaga kesatuan umat Islam. Nampak? Kan? Macam kat negara kita ni standard lah. Mestilah ada, mana ada imam yang perfect kan? Mestilah ada standard lah. Buat bid'ah tu biasalah kan? Dah jadi biasalah. Cuma kita tetap solat sebab kita nak jaga kesatuan kaum muslimin. Kan? Kesalahan yang dia ada itu nak ditimbang, jika nak ditimbang dengan maslahat kesatuan kaum muslimin itu lebih utama untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Apatah lagi ada kebaikan dalam, kita kata, solat Jumaat itu, kita kata kebaikan-kebaikan yang disampaikan melalui khutbah-khutbah Jumaat dan sebagainya, kan? Yang mana kita turut serta bersama dengan jamaah kaum muslimin. Ahli sunnah dia kita bukan tabiat kita memecah belahkan, tidak, kita menyatukan, kan? Tetapi kebenaran tetap kita pegang, kan? Kebatilan tetap kita bantah, tetapi likulli maqam maqal. Setiap kedudukan tu ada, setiap tempat ada kedudukan dia. Dan sebab itu Imam Al-Muzani kata solat dengannya, solat wassalatuha, solat Jumaat itu tetap didirikan walaupun dengan imam yang jahat atau imam yang adil, imam yang baik ke, imam yang jahat ke, lazim, maknanya wajib dijaga. Sebab apa? Sebab nak menjauhkan umat Islam daripada perpecahan. Demikian juga solat-solat jamaah yang lain. Solat jemaah di masjid. Sebab apa ulama salaf khususkan pada solat Jumaat? Kerana solat Jumaat, dan sebahagian ulama salaf sebut solat Aid, maknanya dia tidak akan berlaku melainkan bersama imam. Dan banyaknya masjid. Kan?
apa dia solat, apa kita kata solat Jumaat ni dia beza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat ni dia dilaksanakan di masjid kan. Sebab apa solat jemaah tak disebutkan, solat jemaah tak disebutkan dalam ni. Imam Al-Muzani tak sebut solat jemaah, solat 5 waktu. Sebab solat 5 waktu tu berlaku di banyak tempat, maknanya surau berlaku, boleh dilakukan kan, surau, tempat-tempat yang tertentu selain daripada masjid. Tapi solat Jumaat hanya di masjid kan, hanya di masjid. Di tempat kita, kecuali surau yang telah diberikan kebenaran untuk mendirikan Jumaat, kecuali lah kan. Baik, jangan tinggalkan solat Jumaat bersama dengan imam. Tak kira imam itu ada kesalahan ke, ada apa, buat bid'ah ke kan, dengan syarat bukan bid'ah yang sampai tahap jatuh kufur. Contohnya, kalau kita tahu imam itu seorang yang musyrik, contoh kuburi, minta dekat wali, minta dekat kubur, minta dekat wali, tu ditinggalkan. Tapi kita tak, kalau kita kena tengok, kalau secara peribadi kita tinggalkan, tetapi kita nak ajak orang lain tu bukan. Kan? Kecuali kalau kita ada pengaruh atau kita pengurusi masjid ke, kan? Kalau kita pengurusi masjid, kita buanglah dia kan. Kita lantiklah imam baru kan. Apa imam kuburi ni, imam ajak orang madad ya Rasulullah ni, minta syafaat dekat ulama pula. Tenanglah, bawa mai imam yang tauhid, imam ahli sunnah. Kalau kita pengurusi masjid lah, tapi berapa kerat je kan. Kalau kita orang yang hanya ahli jemaah biasa, boleh kalau kita tahu imam tu seorang yang ada masalah macam tadi, macam musyrik ke, kuburiyun ke kan, ataupun jahmi ke, menafikan sifat-sifat Allah, kita tinggalkan. Cari apa dia jemaah yang ni, ataupun solat di masjid yang lain, di tempat yang lain. Itu. Tapi kalau kita tak tahu imam tu macam mana status dia, asal bagi orang Islam bara'atu zimmah. Asal bagi orang Islam semua sejahtera. So kita tak perlu pun nak kena cek lebih-lebih. Maknanya tak janganlah sampai kita pergi tanya pula imam tu gini tak. Asal bagi imam kaum muslimin ni, asal bagi orang Islam bara'atu zimmah. Maknanya asal bagi orang Islam ni dia terlepas daripada sebarang tuduhan, kecuali ada bukti. So kalau setakat kita dengar orang-orang kecakap, orang kata dia ni gini, orang kata kecil, sekadar dengar-dengar tak dipakai. Kecuali kalau kita memang yakin betul-betul kita ada hujah dan bukti. Oh, kita kenal imam ni, kita tahu. Katakan kita ikut, kita follow dia punya media sosial kan, memang media sosial dia penuh dengan mengajak kepada syirik, katakan. Kan? Ada gambar-gambar dia yang pergi dekat kubur atau video dia pergi dekat kuburan minta dekat wali ke apa, ada terang-terangan. Itu buktilah, ditinggalkan. Tapi kalau sekat orang kata dia gini, tak ada bukti, solat saja di belakang dia. Kan? Sebab zaman sekarang ni zaman fitnah. Orang boleh buat macam-macam lah, cerita macam-macam. So kita pegang dengan sangka baik pada asal. Kan? Kecuali kalau memang sudah ada bukti. Janganlah kita pergi cari-cari pula. Kan? Itu Nabi SAW larang kita tatabbu' aurat saudara kita yang se-Islam. Tak boleh. Kan? Jadi kita pergi solat, kita kenal imam tu, salam dengan dia, kita tahu, tengok dia pun baca pun bagus, kan? Dia pun baik, imam tu, kan? Jadi solat belakang dia. Kan? Kalau kita nak cari keburukan, memang banyak lah. Diri kita pun banyak benda buruk kan. Tidak. Ahli sunnah tidak macam tu. Kecuali kalau memang ada bukti. Kan? Memang bukti yang jelas. Kalau tak, kita pegang pada asal orang Islam selamat. Dia tak ada benda-benda yang kita boleh tuhmah dia. Fa ini bitada'a dhalalan fala salata khalfahu. Makna kat sini, kata ulama yang syarahkan Syarah Sunnah Al-Muzani ni, kalau imam itu buat bid'ah yang
mengeluarkan dia daripada Islam, maka tidak boleh solat di belakang dia. Itu kita kena faham. Ini yang disebutkan oleh antaranya guru kami, Al-Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah. Dia kena faham. Bukannya dibuat semua jenis bid'ah terus kita tak solat belakang dia. Tak. Bid'ah yang mengeluarkan dia daripada Islam. Contoh macam tadi, kuburi. Tahu imam tu memang kaki sembah kubur. Sembah kubur ni minta kat wali. Minta dekat Nabi. Minta dekat kubur. Itu musyrik. Itu musyrik. Tapi kalau imam tu hanya buat bid'ah macam kita sebut tadi, hanya bid'ah dia tambah dekat selawat dia buat selawat, dia ikut selawat ni tafrijiyah ataupun selawat yang bukan tafrijiyah tu ada unsur-unsur syirik. Selawat yang ataupun dia buat zikir yang ramai-ramai tadi ke, itu tak mengeluarkan dia daripada Islam. Standard kan? Disambut Maulid Nabi. Disambut Maulid Nabi je tak mengeluarkan dia daripada Islam. Dia buat bid'ah tapi tak mengeluarkan dia daripada Islam. Kan? Kena faham. Apa lagi contoh? Ibtada'a dalalan fala salata khalfahu, membuat bid'ah yang tidak boleh kita solat di belakangnya. Antaranya bid'ah wahdatul wujud. Contohnya imam tu seorang yang berkeyakinan dengan wahdatul wujud. Dia kata alam ni Tuhan. Tuhan itu di mana-mana. Ataupun dia kata Nur Muhammad. Dia berpegang dengan kepercayaan Nur Muhammad. Nur Muhammad dia maknanya limpahan Allah. Itu kafir. Yang tu bid'ah yang mengeluarkan daripada Islam. Contoh batiniyah. Syiah, Rafidah, batiniyah. Contoh batiniyah. Orang yang percaya Quran tu ada zahir dengan batin. Batin tu tok guru dia tahu. Contoh pengikut tarikat batiniyah. Sufi falsafi, batiniyah. Ataupun tok imam tu dukun ke, bomoh ke, tukang sihir ke, contoh. Sebab batiniyah ni selalu dia boleh belaka lah. Maka tak boleh salat belakang dia. Fala salata khalfahu. Itu maksud dia. Imam yang Jahmiyah pun tak boleh kita solat belakang dia. Ini fatwa ulama salaf. Imam Jahmiyah maknanya, contohnya Ahbash. Imam tu Ahbash. Boleh tak kita tak solat belakang dia? Boleh. Masuk-masuk. Kita tengok imam tu, aku kenal muka dia ni. Dia ni ada ceramah menafikan sifat Allah. Dia ni ada tulisan dia menafikan sifat Allah. Menafikan sifat ketinggian Allah. Sifat ulu. Sifat istiwa Allah. Dia nafikan. Dia ta'til. Dia kata Allah itu tidak bertempat. Allah di mana-mana. Ini Imam Jahmiyah. Tak solat di belakang dia. Pergi keluar, cari masjid lain. Ini maksud dia. Fala salata khalfahu. Contoh macam apa tadi? Bid'ah kuburiyah. Sebab dia buat syirik dah. Musyrik kan? Keluar daripada Islam. Bid'ah Jahmiyah. Bid'ah batiniyah. Sufi falsafi. Sufi yang batiniyah. Fala salata khalfahu. Tak payah salat belakang dia. Tak payah salat. Jadi kata Syekh Abdul Razak dalam syarahannya, amma man kana indahu ba'dul bid'ah allati la tukhrijuhu minal millah fa innahu yusalla khalfuhu wa yunasah wa tuqamu alaihi hujjah. Adapun imam yang tak sampai bid'ah dia itu sampai kufur, contoh macam bid'ah sebahagian yang dibuat bid'ah macam tu, dia hanya sambut Maulid Nabi. Bid'ah tak? Bid'ah tapi tak menyebabkan dia kafir. Apa lagi? Benda yang khilaf dalam sa'iq khilaf dalam ijtihad fiqh tak masuk. Kena faham. Ni benda yang betul-betul bid'ah. Contoh zikir beramai-ramai, berjemaah ramai-ramai, menguatkan suara dengan beramai-ramai.
ataupun dia buat dia bergendang dalam masjid ke, contoh nyanyi dalam masjid ke, itu fasik kan. Bid'ah ada naun minal bid'ah, ada bid'ah juga, tapi tak sampai pelaku dia kufur. Ataupun imam main gitar ke, ada imam main gitar, imam main muzik, imam main alat muzik, imam lepas mayang jemaah kat masjid, dia jadi imam, dia pergi jamming. Solat tak belakang dia? Solat, sebab dia fujur, fasik. Tapi kalau kita ada pilihan lain, kita boleh tak solat belakang dia kan. Tetapi kata Syekh Abdul Razak, imam yang buat bid'ah yang tak sampai tahap kufur, bid'ah yang panggil mufassiqah, dia dinasihati dan ditegakkan hujah, tetap disolat di belakang dia dan dinasihati kan. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal haj. Ini juga akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berjihad bersama dengan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Tetap berjihad dengan mereka. Mengerjakan haji juga dengan mereka, maknanya dengan izin mereka. Semuanya ini adalah untuk menjaga kesatuan kaum muslimin. Dan untuk menjauhkan daripada fitnah, menjauhkan daripada syaitan, menjauhkan diri daripada fitnah. Itu tujuan dia, kita kata kenapa jihad itu tetap tertegak walaupun dengan imam yang zalim. Dan haji demikian juga. Baik. Yang berikutnya, qasrus salati wal ikhtiyaru baina siyami wal iftari fil asfar. Yang ini memendekkan salat, mengqasarkan salat dalam perjalanan, pemusafiran, dalam perjalanan, dan memilih takhir dalam perjalanan atau pemusafir antara untuk berpuasa dan berbuka puasa fil asfar, dalam perjalanan. Insya'a sama wa insya'a aftara. Jika dia mahu, dia berbuka, dia puasa. Kalau dia tak dia mahu juga, dia boleh berbuka puasa. Kenapa masuk dalam akidah ni? Yang ni masalah hukum. Hukum fiqh ni. Tapi kenapa Imam Al-Muzani masuk dalam masalah akidah? Ni kena faham betul-betul ni. Qasar solat ketika musafir atau pilih antara nak puasa dengan buka puasa dalam musafir, ini masalah apa? Akidah ke? Kalau kita perhati tengok, ni hukum fiqh. Tapi kenapa Imam Al-Muzani masuk dalam bab akidah? Sebab Imam Al-Muzani masukkan masalah ini dalam masalah akidah kerana ada golongan yang menentang atau menyelisihi perkara ini pada zaman Imam Al-Muzani di kalangan ahli bid'ah. Kerana kaedah dia, masalah hukum hakam tidak dibawa di dalam secara kebiasaannya, secara adatnya. Masalah hukum hakam, masalah fiqh, masalah hukum hakam berkaitan dengan amalan fiqh tidak akan disebutkan dalam kitab akidah atau dalam kitab-kitab akidah, melainkan ada golongan yang menyelisihi hukum hakam itu dalam kalangan ahli bid'ah. Jadi tujuan Imam Al-Muzani masukkan bab ini dalam akidahnya adalah untuk mengingkari ahli bid'ah yang beranggapan qasar solat ketika musafir itu bukan sunnah, ataupun buka puasa dan berpuasa dalam ketika musafir itu juga bukan sunnah. Subhanallah. Dan untuk menjelaskan bahawasanya qasar solat, memendekkan solat ketika musafir itu adalah sunnah yang sabit. Demikian juga takhir baina siyam wal iftar fil asfar. Memilih sama ada nak buka puasa atau terus berpuasa dalam perjalanan musafir, itu adalah sunnah yang sabit. Maknanya zaman tu ada orang yang ahli bid'ah yang kata tak sunnah. Mereka kata tak boleh, kena, maknanya solat kena tamam. Kalau puasa tak boleh. Bermusafir tak boleh buka puasa ataupun kena buka puasa. Sama ada dua tu.
Sama macam kita buka cross check pada kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi, Imam Al-Barbahari. Ada juga isu berkenaan dengan pakai seluar. Pakai seluar. Isu hukum pakai seluar. Masalah akidah tak, sebab zaman tu ada orang yang ingkar pakai seluar. Sarawil. Ahli bid'ah. Dia kata tak boleh pakai sarawil. Maknanya masuk dalam akidah. Sebab apa wajah dia masuk dalam akidah ni? Sebab ada ahli bid'ah yang ingkar perkara tersebut. Jadi tengok ulama kita ni, mereka menulis akidah mereka itu bersesuaian dengan zaman. Maknanya kalau zaman tu ada orang yang tak mau mengakui akan rukhsah untuk mengqasarkan solat dalam musafir dan memilih antara sama ada berbuka puasa atau meneruskan berpuasa, maka itu dikira bid'ah dan wajib untuk diingkari. Jadi antaranya adalah dengan menegaskan dalam masalah akidah dan kitab mereka sebagai bentuk nasihat. Contoh, katakan Imam Al-Muzani hidup zaman kita. Apa benda bid'ah sekarang ni, banyak sekarang ni. Contoh bid'ah LGBT. Kemungkinan Imam Al-Muzani masuk dalam ni. Kalau Imam Al-Muzani hidup zaman kita lah. Masuk. Ingkar pada orang yang menghalalkan LGBT, menghalalkan zina, seks bebas, LGBT, ataupun mengingkari pembahagian jantina. Sekarang ni jantina yang sedia maklum, lelaki dan wanita. Khuntha itu sikit-sikit saja. Asal bagi manusia lelaki dan wanita. Datang puak-puak bid'ah sesat baru ni, dia kata tak ada. Jantina tu ada banyak pelbagai, bukan lelaki dengan wanita saja. Tu pun pelik tu LGBT tu. LGBTQRSTU VWXYZ apa semua tu termasuklah bid'ah lah, ahli bid'ah zaman ni. Apa lagi contoh? Macam zaman Umar bin Abdul Aziz, ada seorang gubernur dia menzahirkan alat-alat muzik. Umar bin Abdul Aziz kata, perbuatan kamu menzahirkan alat-alat muzik itu bid'ah. Pada sekarang ni, nasyid Islami, bergendang dalam masjid, sama, bergitar dalam masjid, berqasidah sambil memain alat muzik dalam masjid, bid'ah. Imam Syafi'i ingkar perbuatan taghbir, yakni nyanyian nasyid-nasyid yang kononnya nak mengingatkan kepada akhirat. So Imam Syafi'i ingkar. Imam Syafi'i kata ini orang yang zindiq, zanadiqah. So jadi zaman kita ni pun kena ada ingkar, kita kena ingkari. Maknanya kita kena bagi tahu lah, maknanya ini bid'ah lah. Apa lagi contoh ulama ingkar zaman kita ni? Contohnya di Madinah, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabi. Ulama-ulama ahli sunnah ingkar perbuatan orang yang sambil beribadat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sambil selfie. Bid'ah. Selfie. Riak satu. Jadi boleh jadi bid'ah. Sebab dia buat ibadat tu dengan menyalahi petunjuk Nabi. Ke harus saja? Berat lah nanya lah, kita kata harus, boleh. Sambil ibadat, sambil ambil selfie. Sambil doa, sambil selfie. Kata Syekh Abdul Razak tu ainur riak. Kalau sekadar nak bagi tahu dia duduk di Mekah, di Masjidil Haram, lepas dia ibadat tu, dia ambil gambar kenangan ke apa, dia tunjuk dekat kawan dia lepas ibadat lah, bukan tengah-tengah ibadat tu, lepas selesai ibadat tu dia dah nak bagi tahu dia duduk dekat Mekah sekarang ni apa semua, harus saja. Tapi kalau tengah ibadat tu dia buat Facebook live ke apa tu, kata Syekh Abdul Razak, ainur riak, tu ain riak. Wal'iyadu billah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ramai orang tak sedar dia buat benda yang syirik lah, syirik asghar. Riak, buat amalan kerana nak memperlihatkan kepada manusia.
Tu kita kena ingat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita buat haji nanti, buat umrah, buat haji nanti, musim haji ni, jagalah. Jagalah kemurnian ibadah kita. Ikhlas. Tauhid. Tutuplah kejap telefon tu kan. Kan tengah wukuf di Arafah apa semua tu, tutuplah kejap. Fokus ibadat. Tawaf pun tak payahlah buat Facebook live apa, Facebook live lah apa benda lah, tak perlu. Fokus pada ibadat. Habis dah ibadat tu, nak tangkap gambar buat kenangan ke apa, silakan. Itu orang tak larang. Itu kita kena ingatlah. Innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi SAW kata, aku paling takut berlaku pada kalian, ini orang-orang baik, orang-orang soleh, sahabat Nabi, syirik kecil. Sahabat tanya, apa syirik kecil tu? Ar-riya. Riya. So riya ni menghapuskan amalan. Jadi hati-hati. Hapuskan pahala amalan. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi itu tujuan kenapa Imam Al-Muzani bawakan masalah ini. Masalah hukum hakam, tujuannya adalah untuk memberitahu akan kewujudan orang yang menentang sunnah ini, yang ini di kalangan ahli bid'ah pada zamannya. Jadi masail ahkam, masalah hukum hakam fiqh ini masuk juga kebiasaannya dalam kitab-kitab akidah, tujuannya adalah untuk membantah ahli bid'ah yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara ini. Itu banyak tu. Kalau kita buka kitab-kitab akidah banyak. Kan? Ulama ahli sunnah letakkan masalah sapu atas khuf. Khuf. Yakni stokin kulit, atau kasut kulit. Sarung kulit tu yang pakai kat kasut, pakai kat kaki. Sapu atas khuf, sunnah. Tapi ada ahli bid'ah, Syiah, Rafidah kata tak boleh sapu. Dia pun tak pegang sapu atas khuf. Kan? Jadi dijelaskan. Jelaskan. Itu tanggungjawab. Baik. Takhir fihi baina siyam wal iftar, insya'a sama wa insya'a aftara, maknanya orang yang musafir, dia diberikan pilihan. Sama ada dia nak ambil rukhsah untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan, ataupun dia nak berpegang dengan azimah. Rukhsah lawan dia azimah. Azimah asal. Azimah ni maknanya lawan bagi rukhsah. Rukhsah keringanan. So azimah yang asal dipanggil azimah. Azimah ni puasa lah. Dalam bulan Ramadan, orang tu kalau dia bermusafir, azimahnya, bukan azimat, azimahnya yang asal dia kena pegang, dia berpuasa. Tapi dia ada rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Dia boleh pilih untuk berbuka puasa. Tetapi dia kena gantilah. Kan? So dalilnya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa ketika bermusafir. Nabi kata, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu nak, berpuasa. Kalau kamu nak juga, kamu boleh buka. Kan? Fuqaha pun bincang lah, kalau dia mampu untuk tahan, dia rasa tak mudarat diri dia, dia puasa. Kalau dia rasa boleh memudaratkan diri dia atau dia tak larat, dia boleh buka puasa. Ataupun dia nak buka saja-saja pun boleh. Tapi dengan syarat, digantilah pada hari yang lain. Kan? Jadi, itu dalam hadis Sahih Muslim. Dan Nabi SAW tak cela lah orang yang nak puasa, orang dengan orang yang nak puasa. Dalam ekspedisi jihad para sahabat Nabi, waktu bulan Ramadan, ada yang berbuka puasa, ada yang terus berpuasa. Dan tak ada orang sahabat Nabi itu yang saling mencela, saling mempelekehkan sahabat lain yang berpuasa ke, yang buka tu dia lekehkan orang yang berpuasa ke, tak. Mereka saling-saling hormat menghormati. Baik. Yang berikutnya, kita nak habis dah. Syarh Sunnah Al-Muzani kita nak habis dah. Okey. Yang berikutnya, ijtima'u a'immatil huda al-madin ala hadhihi al-maqalat. Yakni kesepakatan imam-imam petunjuk. Ini ulama-ulama sunnah al-madin yang telah berlalu di kalangan salaf. Ala hadhihi al-maqalat. Ini pentahqiq letakkan tajuk ni. Yang ni mereka bersepakat di atas akidah ini. Hadhihi al-maqalat maknanya
perkataan-perkataan akidah ini yang kita bincangkan yang awal sampai sekarang ni, sampailah yang ke-19 ni, semuanya adalah ijma'. Jadi kita jangan ragu-ragu. Apa semua yang kita dah bincangkan sebelum ni, semua yang Imam Al-Muzani sebut ni adalah kesemuanya adalah ijma'. Maknanya disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah. Daripada salaf, daripada sahabat Nabi, tabi'in sehinggalah berikutnya. Itu sebab Imam Al-Muzani kata, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alaiha al-madun al-awwalun min a'immatil huda wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha wa janabu at-takalluf fima kufu fasuddidu bi'aunillah wa wuffiqu lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan faya'tadu fanahnu billahi wathiqun wa 'alaihi mutawakkilun wa ilaihi fi ittiba'i atharihim raghibun. Maknanya Imam Al-Muzani bagi tahu dekat kita, akidah yang beliau nukilkan ini dalam Syarh Sunnah Al-Muzani ini, yang dia rumuskan, ini adalah akidah yang dipegang oleh golongan yang terawal di kalangan sahabat Nabi yang diberi petunjuk. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Dan Allah puji mereka. Dan Allah suruh kita ikut mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kita nak dapat petunjuk, maka berimanlah sebagaimana para sahabat beriman. Berakidahlah sebagaimana akidah para sahabat. Wa bi taufiqillahi i'tasama biha tabi'un qudwatan wa ridwan. Dan dengan taufik daripada Allah, golongan tabi'in selepas sahabat Nabi, anak-anak murid sahabat Nabi berpegang teguh dengan akidah ini. Qudwatan wa ridwan. Mereka mencontohi dan mereka redha dengan akidah ini. So akidah yang kita sebut ni dalam kuliah kita yang hampir berapa sesi, 40 sesi ini, semuanya dipegang oleh para sahabat Nabi, tabi'in. Dan mereka redha. Qudwatan wa ridwan. Mereka tu jadi contoh untuk kita. Akidah mereka lah kita kena ikut. Dan kita kena lapang dada kita ni dengan akidah yang mereka lapang. Bukannya kita ikut orang-orang yang tak tentu hala zaman sekarang ni. Yang apa orang panggil, main daripada celah mana, kemudian buat benda syirik, buat benda khurafat, buat benda bid'ah. Kita nak ikut itu tak boleh. Kita ikut sahabat Nabi, tabi'in. Hak ni lah. Wa janabu takallufa fima kufu. Dan mereka menjauhi perbuatan takalluf terhadap apa yang telah dicukupkan. Yang mereka berhenti pada benda yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka lakukan. Janabut takalluf. Jadi sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih, mereka tak buat benda-benda yang menyusahkan diri. Takalluf. Kan? Nak berzikir kena ada muzik dulu, kena menyanyi, menari, tak ada. Contoh kan? Akidah pun akidah yang sejahtera. Nak minta terus dekat Allah. Bukannya minta kena perantara pula. Nak minta dekat Allah, kena minta dekat kubur pula. Kenapa asal pula? Nak minta dekat Allah, kena sebut nama wali. Kena sebut nama Nabi dulu. Tak, minta dekat Allah. Dan itulah yang dimaksudkan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Itu sama. Wa janabut takallufa fima kufu, sama macam perkataan Ibnu Mas'ud. Ikutlah sunnah dan janganlah kamu buat bid'ah. Faqad kufitum, sesungguhnya kamu telah dicukupkan dengan sunnah. Kan? Wa qala al-Imam Ibn Qudamah, man lam yas'hu ma wasi'a Rasulullah SAW wa ashabu wa tabi'in lahum bi ihsan wa al-a'immah min ba'dihim fala wassa'a Allahu alaih. Siapa yang dia tak rasa cukup, dia tak rasa lapang dengan apa yang telah Nabi, Rasul SAW dan sahabatnya rasa cukup, tabi'in yang ikut mereka dengan baik, dan imam-imam yang datang setelah mereka itu yang sudah cukup, mereka rasa cukup dengan syariat, cukup dengan sunnah Rasul, maka Allah takkan cukupkan dia. Allah takkan luaskan dan lapangkan urusan dia. Sebab tu kata Imam Al-Muzani, fasuddidu bi'aunillah wuffiqu. Maka jadilah kamu orang ikut ketepatan. Ikut sunnah. Isabatul haq. As-sadad maknanya isabatul haq.
Jadilah orang yang menepati kebenaran. Jadi kena berusaha untuk cari kebenaran. Kan? Dengan meminta bantuan Allah, bi'aunillah wa wuffiqu, dan kalian akan diberikan taufik. Sebab itu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa lan yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang menyusah-nyusahkan agama ini melainkan dia akan dikalahkan. Maka saddidu, Nabi suruh carilah ketepatan, maknanya ikutlah sunnah. Wa qaribu, dekatkanlah diri kamu dengan sunnah. Usahakan untuk menepati sunnah, menepati manhaj salaf dalam akidah, dalam amalan. Wa abshiru, dan berikan khabar gembira. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan faya'tadu. Yakni ini menunjukkan wasatiyah ahli sunnah antara orang yang ghulu dan jafa, orang yang ekstrim, dua kutub ekstrim yang melampaui batas dan bermudah-mudah. Jadi ahli sunnah, para sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih, mereka tidak bencikan perbuatan untuk mengikuti sunnah, ittiba'. Dan mereka tidak yuqassiru, mereka tidak melalaikan. Mereka tidak ada taksir, pengurangan dalam ikutan mereka terhadap sunnah. Walam yujawizuhu, dan tazayyudan, mereka tak melampaui batas dengan menambah, mendokok tambah dalam agama. Faya'tadu, sehingga mereka melampaui batas, ghulu dalam agama. Itu maksud lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan faya'tadu. So ahli sunnah salaf di kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan orang yang ikut mereka ini, mereka ikut kebenaran dengan benar, mereka tidak bermudah-mudah dan mereka juga tidak melampaui batas. Sehingga menjadi golongan yang ghulu. Fanahnu billahi wathiqun, maka kita kepada Allah kita berpegang kemas. Wa alaihi mutawakkilun, kita bertawakal kepadanya. Wathiqun, kita percaya dengan Allah dengan sepenuh kepercayaan, dengan sepenuh pengharapan. Wathiqun, kita jadikan Allah sebagai tempat kita berpegang teguh, menetapkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Wa alaihi mutawakkilun, kepadanya lah kita bertawakal. Wa ilaihi fi ittiba'i atharihim raghibun, dan kepada Allah lah kita meminta hidayah untuk mencari kebenaran, untuk mengikuti kesan-kesan peninggalan salafus salih, yakni para sahabat, tabi'in, pada Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka. Kerana itulah jalan, kita kata yang perlu kita raghibun, maknanya yang kita kena suka, kita kena cari. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang Allah bagi petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Siapa yang sesat, pilih kesesatan, maka mereka itu orang yang rugi. Baik. Jadi yang rasa kita tak sempat nak habiskan, maknanya kita minggu depan insya-Allah kita khatam. Kita khatam matan ni sampai habis insya-Allah. Ini maknanya minggu depan kita khatamkan risalah Syarh Sunnah Imam Al-Muzani rahimahullah. Jadi insya-Allah kita bertemu pada minggu depan lah. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.